أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita meraihkan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dapat menghayati sedikit sebanyak akhlak terpuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Nah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sebuah kitab yang diabadikan sehingga akhir zaman. Dan di dalam Al-Quran tersebut termaktub dan terletak bahawasanya Rasulullah ni akhlaknya mempunyai akhlak yang agung. Bagaimana kita hendak mengetahui tentang akhlak Rasulullah, akhlak yang agung? Dapat kita rujuk kepada mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah. Dapat kita rujuk dan kita lihat mereka yang bersama-sama bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah ini adalah rahmat buat sekalian alam. Dan kita dapat nampak rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan beliau. Baik dalam tutur katanya, baik dalam perbuatannya, baik dalam pergaulan baginda Rasulullah, baik dengan pergaulan dengan manusia, dengan musuh, dengan teman ataupun dengan binatang. Ini adalah antara gambaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin kita terfikir bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah dia topik akan kita bincangkan insya-Allah pada hari ini, iaitu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak mulakan tentang kasih sayang Rasulullah, marilah sama-sama kita lihat kasih sayang antara manusia, antara kita juga. Pertama sekali, kasih sayang kita dengan ibu bapa kita. Kasih sayang ibu bapa terhadap diri kita. Kasih sayang seorang suami kepada isteri dan sebaliknya. Kasih sayang seorang teman kepada temannya yang lain. Ini semua adalah di bawah kerangka kasih sayang. Dan kasih sayang ini mempunyai beberapa jenis ya tuan-tuan, dan beberapa tingkatan-tingkatan. Ada kasih sayang yang tidak dapat dibalas dan tak dapat dilihat dengan syarat-syarat tertentu. Contohlah kasih sayang ibu bapa kepada anaknya. Betapa degilnya anak tersebut, betapa nakalnya anak tersebut, ibu bapa itu tetap menyayangi anaknya. Masih lagi menanyakan, bila anak aku ni nak datang? Bila anak aku nak jenguk aku ni? Ya Allah, kau jadikanlah anak aku anak yang baik dan sebagainya. Itulah dia kehebatan cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan darjat kasih sayang seorang ibu, apabila Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Taala telah memutuskan supaya kita manusia tidak beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada ibu bapa kita. Jadi di sini kita dapat nampak kasih sayang ibu bapa ni tak dapat ditandingi. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
Ada pula kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seperti mana bentuk kasih sayang ibu bapa terhadap kita, iaitu kasih sayang yang tidak terbatas, kasih sayang yang tidak terikat dengan apa-apa keadaan. Ada di antara kita mungkin akan berfikir, kalau orang ni buat baik dekat saya, barulah saya kasih sayang dengan dia. Orang ni buat jahat dekat saya tak nak kasih sayang dengan orang tersebut. Jadi baginda Rasulullah, kasih sayang baginda Rasulullah tidak seperti itu. Kasih sayang baginda Rasulullah sentiasa inginkan kebaikan untuk umatnya khususnya dan umatnya yang tidak beriman secara amnya. Tuan-tuan, bila kita lihat tentang perkara ini, kita dapat tahu budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau tu hendak berkasih sayang, atau bila kita berkasih sayang kepada seseorang itu, kita kena tahu apa keperluan orang tersebut. Kita kena rasa apa kesusahan orang tersebut. Barulah kita kata kita menyayangi orang tersebut. Kita kasih contohlah, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila ibu kita tengok kita sendiri berada dalam keadaan susah, ibu ayah kita akan merasa, ya Allah, mudahkanlah urusan anak aku sayangkan anak aku ini dan sebagainya. Maknanya kasih sayang ibu bapa kepada anaknya apabila mereka bukan sahaja sayang anak mereka, mereka pun tahu juga keperluan, kesusahan, dan mereka peka tentang keadaan orang yang mereka sayang itu. Begitulah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran yang mana merangkumi sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kepada manusia sejagat. Kita lihat di dalam ayat Quran, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan adalah ayat yang terakhir daripada surah Taubah, yang mana menggambarkan kecantikan budi pekerti dan keagungan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang membawa makna, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan diri kamu sendiri, daripada kalangan umat manusia sendiri. Berat terasa olehnya kesusahan kamu. Sifat Rasul yang pertama, berat terasa olehnya kesusahan kamu. Yang kedua, ingin kebaikan bagi diri kamu, sentiasa berkasih sayang dan sentiasa menyantuni umat-umatnya. Jadi inilah dia 4 ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, apabila kamu wahai Muhammad telah berdakwah kepada mereka, ajak mereka kepada kebaikan, namun mereka berpaling daripada mendengar seruan dakwah kamu, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagi aku. Jadi di sini tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang kelima, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak inginkan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, daripada ayat ini tuan-tuan, bila kita buka ulama-ulama tafsir, contohnya tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi saya nak ajak tuan-tuan kita buka lagi satu buku tafsir yang kita jarang dengar, antaranya tafsir Al-Manar yang telah ditulis oleh beberapa tokoh ulama, antaranya Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Muhammad Rashid Ridha. Mereka berkata dalam menafsirkan ayat ini, bahawasanya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita analyze dan kita perhatikan dengan lebih mendalam, kita dapat tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ciri yang pertama,
berat terasa olehnya ataupun berat terasa Rasulullah SAW kesusahan yang kita hadapi. Itu membawa erti apa tuan-tuan? Itu membawa erti sense of sociality ataupun cara bagaimana Rasulullah peka dengan keadaan masyarakatnya. Rasulullah tahu keadaan masyarakat berada dalam keadaan susah. Nah, kita kena buat gini, kita kena buat gitu. Sebab itulah keluar ciri-ciri yang baik yang ataupun guideline ataupun petunjuk-petunjuk yang luar daripada kemampuan kita untuk memikirkannya. Contohlah apabila seseorang itu meninggal dunia. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bila ada seseorang itu meninggal dunia dan kemudian orang tersebut mempunyai hutang, hutang yang banyak, maka Rasul bersabda apa? Bawalah orang tersebut, hutang-hutang orang tersebut kepada aku. Jadi di sini kita dapat nampak bagaimana Rasulullah, sayangnya Rasulullah terhadap diri kita, pertama sekali peka dengan keadaan kita. Apa yang kita susah, Rasulullah tengok, Rasulullah cuba address isu tersebut. Kalaulah katakan baginda Rasulullah SAW berada di samping kita pada waktu musibah yang melanda kita ni, pastilah baginda Rasulullah SAW melihat kesusahan, kepayahan umat manusia, yang mana Rasulullah SAW akan menjadi rahmat di tengah-tengah ujian COVID-19 ini. Nah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi inilah dia yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW melihat dan peka terhadap masyarakat persekitaran dengan baginda. Lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Bila Rasul masuk ke kota Madinah, Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Mubarakfuri ataupun Syekh Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahik Makhtum, ada menyebutkan bila Rasul sampai saja di Madinah, terdapat beberapa golongan-golongan. Ada golongan orang Islam, ada golongan orang yang tidak Islam. Dan kemudian pada ketika itu, bagaimana Rasulullah menyatu padukan masyarakat pada dua masyarakat yang bergaduh pada ketika itu. Dan bagaimana Rasulullah SAW deal dengan ekonomi krisis yang ada pada ketika itu. Jadi di sini kita dapat nampak kepekaan Rasulullah SAW terhadap masyarakat yang bersekitaran dengan baginda Rasulullah. Bahkan bila Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasul tahu sahabat itu berada dalam keadaan senang ataupun tidak. Kerana Rasulullah SAW bila berbicara, Rasul melihat muka orang tersebut. Bila Rasulullah SAW berbicara dan bermuamalah dengan seseorang itu, Rasulullah memberikan penuh perhatian baginda kepada orang tersebut. Sehingga kan Rasulullah tahu daripada raut wajah orang tersebut, orang ni berada dalam keadaan senang ataupun keadaan yang sebaliknya. Justru itu kita lihat contoh bagaimana Rasul dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada satu ketika Sayyidina Abu Hurairah tidak mempunyai apa-apa keuangan untuk makan, ataupun tiada apa-apa pendapatan untuk buat beliau dapat makan alas perut pada hari tersebut. Jadi Abu Hurairah ni pun tunggulah, jumpa Abu Bakar, jumpa Sayyidina Uthman, jumpa Sayyidina Umar, yang mana setiap sahabat yang Sayyidina Abu Bakar jumpa ni, Sayyidina Abu Bakar tak mengeluarkan kata-kata yang Sayyidina Abu Hurairah ini berada dalam keadaan lapar. Dia tidak bilang. Dia cuma mungkinlah kita mungkin agak faham daripada apa hadis tersebut. Mungkin Abu Hurairah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa khabar kamu? Kamu dah makan? Tak. Abu Bakar kata sudah, alhamdulillah. Kemudian Abu Bakar jalan dan sebagainya. Jadi bila sampai kepada baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah belum sempat nak tanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, aku dapati engkau pada hari ini berada di dalam keadaan lapar, berada dalam keadaan susah. Mari ikut aku balik ke rumah dan kita makan, kita makan bersama. Rasulullah bawa Abu Hurairah balik ke rumah. Kemudian Rasulullah tuang air susu sehingga Abu Hurairah minum dalam keadaan kenyang, ataupun sehingga Abu Hurairah minum sehingga Sayyidina Abu Hurairah kenyang perut beliau. Ini adalah antara kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi yang buta lagi berada di dalam keadaan miskin. Setiap pagi Rasul datang berikan beliau ni porridge, atau beliau ni bubur bubur nasi, kasih beliau makan. Dalam keadaan Rasul suapkan bubur itu ke mulut
lelaki yang berada di dalam tepi-tepi perjalanan di Madinah, yang merempat di tepi jalanan di Madinah. Lelaki tersebut selain daripada dapat suapan baik daripada Rasulullah, lelaki itu memaki hamun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau buta, beliau tak tahu yang memberikan beliau makan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah satu ketika bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang ingin mengikutkan sunnah Rasulullah, berjumpa dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah isteri Rasulullah, juga adalah anak kepada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, apa lagi yang aku belum lakukan daripada sunnah Rasulullah?" Sayyidatina Aisyah berkata, "Engkau belum lagi suap orang yang susah yang berada di lorong-lorong Madinah." Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa bubur nasi itu, suapkan dekat orang yang sama. Orang tu melantunkan kata-kata buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah marah, sehingga kan Abu Hurairah nangis bukan kerana sedih, tetapi kerana terharu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping mendengar caci maki orang kepada dirinya, tetap memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar bila memberikan suapan demi suapan, orang tu pun berkata, "Engkau bukan orang yang sama berikan aku suapan. Mana orang yang selalu berikan aku suapan? Suapan nasi ni." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Orang tersebut telah meninggal dunia." Sayyidina Abu Bakar sedih, nangis. Nak cakap Rasulullah dah meninggal dunia tu sedih sangat. Sehingga kan Abu Hurairah bila dah berkata, "Dialah Muhammad, Nabi Allah, yang sentiasa menyuap kamu makanan." Orang tersebut pun menangis, orang tersebut pun masuk Islam kerana kelembutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah di samping memberi beliau suapan, Rasulullah tahu bahawasanya orang ini mempunyai ataupun orang ini umurnya tu dah tua dan kemudian berada dalam keadaan susah. Rasulullah SAW nak mudahkan, Rasulullah kunyah dahulu nasi-nasi itu, kemudian berikan kepada orang Yahudi yang miskin tersebut, sehingga kan bila orang Yahudi makan tu dapat rasa lebih lembut nasi-nasi tersebut. Dan suapan Rasulullah tu suapan orang yang kasih sayang, bukan suapan kerana nak memberi makan, setakat nak beri makan saja, seakan-akan melepaskan batuk di tangga. Tidak, Rasulullah buat yang terbaik ketika Rasulullah memberikan suapan tersebut. Inilah dia kehebatan cinta Rasulullah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat dilihat daripada surah yang ayat yang terakhir daripada surah Taubah. Sifat yang pertama apa? Berat terasa olehnya akan kesusahan kamu. Jadi nak rasa macam mana kesusahan orang tersebut, kenalah tahu keadaan orang tersebut, kenalah tahu bagaimana cabaran-cabaran yang orang tu hadapi. Jadi itulah dia sebab saya katakan, kalaulah Rasulullah berada di tengah-tengah COVID-19 ni, ataupun berada di masyarakat kita yang berada di dalam keadaan diuji dengan wabak COVID-19, pasti kita dapat nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peka dengan keadaan, peka dengan orang-orang yang bersekitaran. Bukan hanya fikirkan tentang diri Rasulullah sahaja, tetapi fikirkan juga tentang teman-teman dia, tentang masyarakatnya, tentang jiran tetangganya dan sebagainya. Nah tuan-tuan, jadi inilah dia antara sifat yang pertama kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, iaitu berat terasa olehnya akan kesusahan kamu. Sifat yang kedua, seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Rashid Ridha di dalam kitab Tafsir Al-Manar, ada menyebutkan bahawa Rasulullah SAW inginkan kebaikan buat umatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan ingin kebaikan kepada umatnya adalah apabila Rasulullah inginkan kebaikan dan Rasulullah sentiasa fikir ke hadapan. Rasulullah selalu fikir optimistik. Rasulullah selalu fikir perkara yang akan datang. Apa kebaikan-kebaikan yang boleh dipertingkatkan lagi. Bukan sahaja kebaikan yang ada ni, tetapi kebaikan yang boleh kita kecapi akan datang. Mungkin sekarang ni alhamdulillah kita dapat, dalam contoh, kita berikan contoh tentang COVID-19 ni. Mungkin alhamdulillah sekarang ini kes-kes dalam masyarakat dah semakin sedikit, tetapi kita akan fikirkan bagaimana kita hendak memperbaiki keadaan kita pada masa-masa akan datang, mengubah cara norma yang baru, kita mengubah cara-cara kita yang kurang baik, kita perbaiki diri, pertingkatkan hari demi hari, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat mengatakan
orang yang hari esoknya tu lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Maknanya senantiasa memperbaiki dirinya hari demi hari. Itulah dia yang dimaksudkan daripada ayat di dalam surah At-Taubah yang kedua, atau ayat surah Taubah yang terakhir. Sifat Rasulullah yang kedua iaitu sentiasa inginkan kebaikan pada diri kamu. Jadi maksud daripada ayat tersebut menurut kepada tafsir Al-Manar, iaitu inginkan kebaikan ini dijaga dan ditambahkan kebaikan pada diri kita. Itu menunjukkan tentang baginda Rasulullah SAW ada sense of commitment, ada sense of semangat kemasyarakatan dan semangat untuk memperbaiki masyarakat seterusnya demi seterusnya, dan Rasul sentiasa mengkaji keadaan-keadaan yang boleh memperbaiki keadaan masyarakatnya. Inilah dia sifat Rasulullah SAW yang kedua. Nah tuan-tuan, bila kita nak lihat bagaimana Rasul memperbaiki diri baginda Rasulullah dan juga Rasul memperbaiki para sahabat ridwanullahi alaihim, Rasulullah selalu ajarkan kepada kita doa pagi dan petang. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukr. Kita baca doa setiap pagi dan setiap petang. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya apa nikmat yang aku dapat ni, apa kebaikan yang aku dapat ini, semuanya daripada Engkau. Kau jagalah nikmat tersebut dan kau perbaikilah nikmat tersebut. Jadi nak memperbaiki keadaan kita pertama sekali dengan berdoa. Dan kemudian tuan-tuan adalah dengan berusaha. Kita cuba sedaya upaya kita jumpa dengan orang-orang yang jumpa orang-orang yang pakar, tengok keadaan-keadaan ni, apa-apa yang boleh memperbaiki diri kita. Nak lagi dalam keadaan Covid ni tuan-tuan, adalah peluang yang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita. Kita lihat bagaimana masjid-masjid dulu hanya dapat memberikan manfaat kepada mereka yang datang ke masjid. Tetapi dengan adanya Covid ni, kita berusaha untuk memperbaiki lagi keadaan kita. Kita menjadikan dakwah tu bukan sahaja di pintu-pintu dan juga di ruangan-ruangan masjid, tetapi kita luaskan kepada mereka yang berada di luar masjid untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Nah, itulah di antara bagaimana kita melihat kesusahan itu adalah satu pintu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran atau memberikan jaminan setiap kesusahan tu ada kesenangannya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan tu ada kesenangannya. Jadi bila kita dapat kesusahan, kita kena ingat dalam pemikiran kita, ada pintu kebaikan, ada pintu kesenangan. Pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan aku jalan keluar. Seperti mana inilah dia sifat Rasulullah yang kedua yang ada di dalam akhir surah Taubah, iaitu menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sentiasa Rasulullah SAW bila baca ayat suci Al-Quran, contohnya di dalam surah Al-Ma'idah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila Nabi Isa berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya umat aku bila aku diangkat naik ke langit, kau jagalah umat aku. Bila Rasul baca ayat tersebut, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya mereka ni adalah hamba Engkau. Kalau engkau memberikan azab kepada hamba-hamba Engkau ini, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah dia doa Nabi Isa AS. Bila Rasul baca ayat tersebut, Rasul ingatkan kita, sehingga kan Rasul pun berkata, Rasul nangis dan Rasul pun berkata, ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Sehingga Jibril pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanyakan, apa keadaan umat kamu? Kenapa kamu nangis? Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang buat kamu nangis ya Rasulullah? Rasul pun berkata, Allah lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Sehingga kan Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya aku meredai akan umat kamu dan aku tidak akan menyusahkan ataupun aku tidak akan mensia-siakan diri engkau, wahai Rasulullah SAW. Jadi terutusnya Rasulullah dan kita ni jadi umat Rasulullah adalah satu rahmat yang mana Rasul inginkan kebaikan kepada umatnya. Bahkan kita ni walaupun yang dah jauh daripada baginda Rasulullah 1441 tahun ataupun mungkin 1432 tahun setelah baginda Rasulullah SAW wafat, kita dapat tahu, dapat juga rasa
rahmat doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Rasulullah selalu berkata dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku doakan keampunan kepada umat aku setiap solat. Jadi bila Rasulullah doa keampunan kepada umatnya, maknanya umatnya sampai akhir zaman. Termasuklah kita juga, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Kita doa moga kita pun dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Rasul pun ada doa kepada Allah Taala supaya tidak biarkan kita berada di dalam kesusahan. Ini pun adalah antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok pula, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu adalah daripada riwayat hadis Hudzaifah bin Yaman ketika Rasul salat duha dan sebagainya. Lepas Rasul habis salat duha, Rasul berkata dengan Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah, kau dapati tak yang solat aku duha aku ni lambat, tak macam biasa? Hudzaifah bin Yaman cakap, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adab Hudzaifah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul pun berkata, wahai Hudzaifah, itulah dia doa, sebab pada akhir solat duha itu aku berdoa kepada Allah Taala. 3 permintaan aku, 2 diterima, 1 ditolak. Jadi antara permintaan Rasulullah tu supaya dijaga umatnya, jangan kena balak-balak yang begitu berat sehingga kan mereka hancur dengan balak tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ujian COVID-19 ni dapat kita lalui dengan baik dan dapat kita lalui dengan dapat kita mengatasinya bersama berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian Rasul pun pernah berdoakan kepada kita, ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi. Jadi setiap waktu pagi bila kita berusaha, insya-Allah usaha kita ni akan lebih produktif, dapat doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia sifat Rasul yang kedua, iaitu sentiasa inginkan kebaikan untuk umatnya. Ini adalah antara gambaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bagaimana kita nak applykan sifat Rasulullah yang kedua ini? Kalau lah yang pertama, sifat yang pertama tu berat terasa kesusahan orang-orang lain, iaitu sentiasa peka dengan keadaan masyarakat kita, sentiasa hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sifat yang kedua ni, inginkan kebaikan kepada umatnya, maknanya kita terus membantu, kita memberikan sokongan moral, kita memberikan sokongan kata-kata. Kita lihat bagaimana Rasul membantu umatnya, bukan sahaja dengan fizikal keuangan, bukan sahaja dengan kata-kata yang baik, tetapi dengan sokongan moral, iaitu sokongan jiwa, supaya kita ni sentiasa tenang jiwa kita. Jadi antara ujian-ujian yang berat dalam kehidupan kita, manusia ni amat memerlukan sokongan moral. Di samping sokongan-sokongan yang lain lah, sokongan yang moral ni sokongan jiwa ni tidak kurang pentingnya. Sebab itulah bila dalam keadaan yang diuji ini, kita buatkan kebaikan, kita terus berikan kata-kata yang baik, terus memberikan harapan, terus memberikan orang itu untuk melalui masa-masa yang susah ini dengan ketenangan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itulah dia sifat yang kedua. Bahkan ya tuan-tuan, di dalam beberapa syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, jadikanlah kita diri seperti ud, okey, yazdadu ihtiraqan yazdadu itran. Okey, ud ni ataupun kayu ni bila dibakar dia memberikan wangi-wangian. Macam gitulah bila umat manusia, umat Islam ni ataupun kita yang mengikuti sifat-sifat Rasulullah, kita yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja sunnah dari sudut perbuatan Rasulullah, tetapi sunnah daripada sikap dan juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila kita diuji, bila kita diberikan kesusahan, kita balas balik dengan kebaikan. Itulah dia yang dimaksudkan dengan kemuliaan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sifat Rasulullah yang ketiga dan yang keempat, iaitu Raufun Rahim, sentiasa pengasih lagi penyantun. Jadi pengasih dan penyantun ini adalah satu tahap yang tinggi. Ya, maknanya pertama sekali untuk orang tu berkasih sayang, dia kena peka terhadap orang yang dia sayang tersebut. Kemudian inginkan kebaikan, usaha kebaikan untuk orang tersebut. Kemudian yang ketiga, sentiasa berlaku kasih sayang, memaafkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh orang-orang. Jadi itulah dia sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam kita mengkaji sifat Rasulullah SAW, kasih sayang Rasulullah SAW,
ingin juga kita amalkan dalam keadaan yang amat memerlukan ini, iaitu dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan diuji dan sebagainya. Moga-moga dengan sedikit perkongsian itu kita dapat tambahkan keimanan kita. Dan tidak lupa juga ya tuan-tuan dan puan sekalian, sifat Rasulullah yang terakhir, yang kelima daripada akhir surah Taubah ini, iaitu sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meletakkan apa-apa expectation terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita berikan kebaikan kepada orang, kita mintakan orang tu untuk buat baik pada kita, orang tu tak buat baik dekat kita, kita akan rasa sakit. Macam gitulah dia, bila kita pelajari sikap Rasulullah buatkan kebaikan, Rasul bukannya kerana nakkan orang tu buat baik kepada Rasulullah, tetapi Rasul buatkan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberikan kebaikan kepada alam semesta ini. Baik orang tu orang baik ke, orang yang sebaliknya ke, tetap diberikan rezeki. Baik orang tu sembah Allah Ta'ala ke, ataupun ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala pun, tetap Allah Ta'ala turunkan nikmat kepada orang tersebut. Begitulah dia kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, sentiasa buat baik, sentiasa memberikan kebaikan. Contoh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, contoh Rasul dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam kota Madinah. Bagaimana Rasul meletakkan sahifah Madinah, Rasul meletakkan piagam Madinah, sehingga kan setiap orang-orang yang beragama lain pun mendapat hak mereka, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan juga untuk melakukan kehidupan-kehidupan seperti umat Islam yang lain. Jadi di sini kita dapat nampak kecantikan budi pekerti Rasulullah SAW, yang Rasul buatkan kebaikan tu bukan nak minta dibalas, tetapi buat kebaikan tu kerana Allah Ta'ala buat kebaikan kepada orang lain, dan Allah Ta'ala buat kebaikan kepada diri kita. Seperti mana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buatlah kebaikan kepada mereka seperti mana kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita dah bantu orang dan sebagainya, orang tidak acknowledge kita punya kebaikan tersebut, apa kita buat? Kita serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang menghukum, dan sebaik-baik penghargaan bukan daripada manusia tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana manusia ni selalu silap menghargai. Jadi jangan pernah kita sedih apabila manusia tidak menghargai kita, tapi kita sedihlah diri kita kalau kita ni tak berharga langsung. Jadi jangan cari orang nak hargai kita ataupun tidak, tapi kita dulu yang jadikan diri kita ni berharga. Bagaimana? Buat kebaikan, ikut kepada sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW dalam sikap Rasulullah, bukan sahaja dalam baju Rasul, bukan dalam segi fizikal Rasulullah, bukan cara Rasul makan, cara Rasul jalan sahaja, tetapi dari sudut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sedikit perkongsian ini tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, tambah pengharapan kita dan tambah amalan kita, dan pada waktu yang sama dapat kita melalui ujian-ujian COVID-19 ini dengan tabah dan juga lebih bersemangat dan semoga kita dapat mengatasi ujian-ujian apa-apa yang mendatang dalam kehidupan kita dengan kita melihat sifat Rasulullah, sikap Rasulullah pada akhir surah Al-Bara'at, akhir surah Taubah ini. Moga dengan sedikit ini perkongsian Allah SWT terima amalan kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ingat ayat tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi ada 5 sifat Rasulullah di sini. Yang pertama, berat terasa olehnya akan kesusahan kita. Kedua, sikap Rasul, kasih sayang Rasulullah. Yang kedua adalah Rasul inginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, sikap kasih sayang Rasulullah SAW itu dapat dilihat dalam sikap penyayang Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul bermuamalah, mengampuni orang-orang yang membuat silap kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW sentiasa jaga kebaikan orang-orang tersebut. Raufun, menyantun, tidak memaksa orang tersebut, tetapi memberikan pendapat-pendapat yang mana orang itulah yang memilih untuk mengikut ataupun tidak dan sebagainya. Maknanya tidak memaksa. Kemudian yang keempat ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengharapkan
balas kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam Al-Quran, in ajriya illa 'ala Allah, sesungguhnya ganjaran kebaikan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita ikutlah 5 sifat ini khusus dalam kita berkasih sayang. Bila kita sayang orang tu, kita tahu kebaikan, kepekaan keadaan orang tersebut, kita tahu kita inginkan kebaikan orang tu, kita doakan untuk saudara-saudara kita dalam keadaan dia tidak mengetahuinya dan sebagainya, dapat kita lebih kabul doa tersebut. Kalau kita doa kepada saudara kita, orang tu tak tahu apa yang kita doakan kepada mereka. Yang ketiga, menyayangi, memaafkan. Yang keempat, menyantuni, tidak memaksa dan sebagainya. Yang kelima, serahkan kebaikan tu kepada Allah SWT. Kita amalkan 5 sifat utama ini dalam keadaan kehidupan kita, insya-Allah, khususnya apa-apa ujian yang kita hadapi, kita dapat atasinya dengan baik, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.